Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekh Abdus Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Syahdan, wajib pula atas tiap-tiap aqil baligh oleh mengetahui akan barang yang wajib pada hak Allah Ta'ala dan yang mustahil atasnya atas Allah Ta'ala dan yang harus baginya bagi Allah Ta'ala, dan demikian lagi wajib pula atasnya atas tiap-tiap aqil baligh oleh mengetahui akan barang yang wajib pada hak segala Rasul Allah dan yang mustahil atasnya atas segala hak Rasul Allah, dan yang harus bagi mereka itu segala Rasul Allah yang terkandung sekaliannya itu di dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, karangan bagi al-alimil allamati asy-syaikhi Abdus Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Kata dianya syahdan. Syahdan artinya saksikan dengan sungguh-sungguh. Syahdan, saksikan dengan sungguh-sungguh, jangan main-main. Itu makna syahdan. Kalimatut tanbih dia panggil. Kalimah syahdan ni dalam bahasa Melayu kita ni seolah-olahnya nak jaga i lah. Syahdan
Bukan syahidan. Kalau syahidan kasing tu hok berlih tu. Syahdan makna saksikan dengan bersungguh-sungguh, dengan sebenar-benar. Gapo hak dia nak katanya? Wajib pula. Wajib juga. Sebagaimana wajib dah sebelum ninya atas tiap-tiap orang yang akil balik oleh mengetahui Allah Ta'ala wahidun la syarikalah, fardun la naziralah, azaliyun la bidayatalah, munazzahun an musyabahatil makhluqat, sarmadiyun la nihayatalah, la muqaddasun an mumathalatil muhdatsat, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, laisa jismun musawwarun ila akhir. Tu orang panggil iman secara ijmali, dia panggil. Nah, iman secara jumlah, secara menyeluruh atau secara ringkas. Boleh kata itu kan? Iman ada dua. Iman jumaliyun atau ijmaliyun. Kemudiannya yang kedua iman tafsiliyun, iman secara terperinci dengan secara halusi, satu persatu, detail dia panggil. Bagaimana boleh tahu lagu tu? Difaham oleh ulama daripada ayat Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Apa yang ada pada ayat tu? Apa Allah Ta'ala firman? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang telah beriman mereka itu. Beriman dah, percaya dah. Lalu diperintah lagi orang hak mukmin, hak beriman dah ni, aminu billahi wa rasulih, beriman oleh mereka itu sekali lagi pula dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman dah, suruh beriman pula. Nah ini. Percaya dah, suruh percaya pula. Kok mana? Bukan orang panggil tahsilul hasil, dia panggil. Nak menghasilkan benda yang telah hasil tu la faidatalah. Tak ada faedah khijai bodoh, dia panggil. Cakap mudah-mudah khijai bodoh. Menghasilkan benda yang telah hasil, orang panggil khijai bodoh. Nah, kalau kita kata kita masuk masjid ni, nah, lapu kipas aircon semua on belaka dah, buka belaka dah. Nah, on belaka dah. Tiba-tiba ada satu orang pocik tu misal dia tu jetak. Misal begini, bengih lah. Nah, dia panggil, hei awang, mari sini. Kita pergi. Apa dia pocik? Buka ni atas, aircon lampu semua ni. Sudah. Buka dah, suruh buka pula. Tak menengung kita. Kita tengok keliling. Rasa macam buka dah ni pocik. Tu bila kita kata rasa macam dah buka dah kata, atau cakap banyak lagi buka tu. Sudah, kita pun takut sebab dia misal jetah. Misal dia tu cak pulah lah kata apa potato, Mr. Potato dah. Kita pun oleh kerana takut juga, gi di pelak tu, hak buka dah kita tekan lagi atas hak on dah tu. Apa panggil hijau ke apa tu? Hijau ke apa panggil? Hijau bodoh. Apa takut kita tekan pula atas suih pelak. Suih pelak lapu ke pelak ekor ke pelak kipas hak buka dah tu tekan pula sekali lagi. Apa? Nak taatnya perintah orang hak bekeng tadi tu. Pocik hak misal jetak tadi tu. Maka hijau kita tu panggil hasil, benda hak telah hasil tu panggil. Benda hak buka dah nak pergi buka pula. Hijau lagu tu hijau bodoh. Apa adakah perintah Allah Ta'ala ni tahsilul hasil? Mustahil Allah Ta'ala suruh kita buat hijau hak bodoh. Dah. Mustahil Allah Ta'ala suruh kita buat hijau tahsilul hasil. Buat perkara hak telah hasil dah. Tapi ayatnya begitulah bunyinya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Hei orang-orang beriman olehmu dengan Allah dengan Rasul. Beriman pula. Maka jawab oleh ulama mufassirun, perintah Allah Ta'ala suruh kita orang mukmin ni beriman pula tu bukanlah tahsilul hasil.
Tetapi dia panggil mimbabit takmilil kamil. Itu bukan tahsilul hasil, tapi takmilul kamil. Nah, nak melengkap, nak menyempurna, nak comel lagi maknanya. Benda hak comel dah, comel lagi. Forum kita dah, kalau bangla kat comel dah. Tapi kalau hak gitu je, hak asal kontraktor buat tu gitu je lah. Kita tu orang panggil gi renovate lagi wi comel. Tu lagu tu lah. Nah, wi comel lagi ya panggil. Barulah orang mari tengok, oi mewah sangat rumah dia. Padahal serupa je dengan hak jiran tepi tu tunggu satu tamer tu kak. Pas mana dia comel? Muka renovate suku pula. Nah, ia renovate asing pula. Habis pula puluh-puluh ribu situ. Itu contohnya. Jadi email orang itu ada dua lah. Mana yang pertamanya aminu billah tu apa? Ya ayyuhallazina amanu yang pertama tu orang panggil imanun ijmaliyun, iman secara ringkas, iman secara jumlah. Supaya acong nak masuk Islam tu kita ajar ke dia dulu. Acong, kita ni ada Tuhan namanya Allah. Dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan banyak, dan tak ada di dia tu sifat kekurangan. Nah, ajar gitu loh. Siapa hak rakyat gitu? Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad ni utusan dia, pesuruh dia, rasul dia. Faham tak acang? Acang tahu faham tu. Ada email tu lah bro. Lepas tu nak jadi sah Islamnya apa? Ajar ngucap pula. Ikut ni acang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Sesungguh aku bersaksi, aku sanggup jadi saksi akan bahawa sesungguhnya tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan aku sanggup juga jadi saksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu ialah pesuruh dia, pesuruh Allah. Nah, maka sah adalah Islamnya dia. Islam pun Islam sebab an-nutqu bisyahadatain, ngucap dengan dua kalimah syahadat. Iman pun iman. Sebab apa? Sebab hak mula-mula kita dah ajar dah, dia pegang lah hati tu. Nah, beriman pun beriman, Islam pun Islam. Lepas tu pada duk ngaji tu lah. Tu wajib pula lepas tu dia kena mengaji secara detail. Itu dah. Maka sebab tu hari ni dia kata syahdan. Tengok molek dia kata. Tengok sungguh-sungguh apa hak ini ayat ni. Wajib pula. Wajib dah tu. Hak tu orang panggil wajib, hak mula-mula tu wajib iman ijmali. Sebab tu bila orang tanya, sifat Tuhan ada berapa? Yang duk kata 20 jah jangan. Sifat Tuhan ada berapa Pak Mat? Pak Mat jawab 20 jah sikit ya, tak banyak mana 20 jah. Jangan. 20 tu hak secara detail. Hak secara detailnya ulama gali daripada Quran hadis, bahas pergi mari buat jadi satu silibus. Satu metod nak kenal hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan. Ngaji hak 13 hak 20 ni insya-Allah merangkumi habis dah segala 99 asma Allah. Itu secara umum, secara ringkasnya sifat Tuhan banyak. Lepas dah kita ngaji tu. Tiap-tiap sifat yang menunjuk ke zat Allah Ta'ala tu sempurna, lebih semua sifat Tuhan. Berapa banyak Tuhan lah yang maha tahu. Kita tak boleh nak jangkau dengan fikiran kita, tak boleh nak bila dengan angka yang ada. Bila kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kesempurnaan, tentu tidak sifat kekurangan. Berapa banyak sifat kekurangan yang tak ada di zat Tuhan. Tuhan lah hak maha mengetahui juga. Tiap-tiap sifat yang menunjuk ke zat Tuhan tu kurang, lemah, kurang, bukan sifat Tuhan. Itu orang panggil iman ijmali. Tu. Kemudiannya sah adalah mukmin adalah orang itunya. Kalau mati dalam hati tu syurga lah insya-Allah. Tapi dalam kehidupan kita ni macam-macam serangan akidahnya. Tu nak kita di akhir zaman ni bagai-bagai serangan akidah. Maka sebab tu ulama tidak memadakan kita tu mengetahui hukum sifat ketuhanan dengan secara lazim. Apa lazim? Automatik. Tak memada.
Lepas tu dengan secara manual ni. Tidak dengan automatik, kena manual. Manual makna sasa. Tu bila mengaji hak manual tu barulah boleh dengan secara lazim. For kita belajar kereta. Belajar kereta lah naik hak auto selalu ke. Manual tak nak bawa, dia tak reti. Jadi nak mohi bawa kereta ni, dia kena belajar kereta manual dulu. Nah, tahu mana gia Gusten dah. Gia 1, gia 2, mana kelas tak kelas hanya kena tahu waktu dulu. Bomohe dah bawa orang panggil kereta hak gia manual ni, barulah boleh lesen tu kan. Baru beli kereta hak auto tu. Baru senang pak masuk gia dekat carke. Tak ada kena sibuk dengan kelas ke apa dah. Lah gitulah lebih kurang ibaratnya. Baik. Wajib pula. Wajib gapo ni? Wajib syarak ni. Arti wajib syarak ni talabul fi'li talaban jaziman. Tuntutan daripada Tuhan atas kita dia. Orang panggil talabul fi'li, Tuhan tuntut atas kita perbuat tu talaban jaziman. Sebagai tuntut yang putus. Putus artinya tak dapat tidak. Minat ke tak minat, berahi ke tak berahi, kena buat. Mana gitu. Setara mana putus tak putus? Setara dijanji ke syurga kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas, dijanji seksa api neraka kalau kita tak mengerjakannya. Itu. Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, dia panggil. Yusabu ala fi'lihi, dijanji seksa, dijanji pahala syurga kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dijanji iqab, seksa akhirat kelak kerana kita tidak mengerjakannya. Itu dipanggil wajib syarak. Macam kita sembahyang maghrib tadilah. Wajib apa tu? Wajib syarak. Minat ke tak minat, kena sembahyang 5 waktu. Tu orang panggil fardu ain tu wajib. Wajib syarak tu dia panggil. Tak boleh minat. Saya ni maghrib tak berapa minat, kalau zuhur asar tu minat jugalah sikit. Ya kira minat. Mana boleh. Mu minat ke tak minat, 5 ni tak boleh tinggal. Itu yang panggil wajib syarak. Tutup atas kita buat dengan tuntutan yang putus. Kena buat. Tak dapat tidak. Tak boleh elok. Ada hak sunat tu boleh lah minat tak minat. Ada tu ni. Berahi tak berahi dah. Tu rajin tak rajin. Tu tak apa hak sunat. Cuma jangan hina-hina sudahlah. Yang kata apa tak buat sunat, sunat jah. Jangan gitu jangan. Sunat ni apa tak buat. Aku malas so kira dengan aku. Kalau malas tak apa dah tu ni. Tu jangan jah, jangan tahkir. Tu sunat. Kesunat tu tuntut buat juga, tapi tuntut tak putus. Ada pun hak ni wajib pula atas. Tu wajib tu ala, orang panggil wajibu ala kulli aqilin wa balighin. Kalau ku Arab kan, wajib atas tiap-tiap yang aqil baligh. Tak ada kira lah dia minat ke tak minat, tak boleh. Ada pun mata pelajaran ilmu lain, dia minat ke tak minat tak apalah. Saya tak minat fizik, saya minat biologi, tak apa. Moga tu bukan fardu ain. Saya tak minat mek payah sangat. Mek mok boleh boleh selekar dia. Tak apa tu. Saya tak apa minat bahasa Inggeris, bahasa Perancis boleh kira. Tak apa. Mungkin wajib fardu ain tu. Tapi kalau tauhid, fiqh, tasawuf, 3 ni dengan hak batasan kefarduainan dia, tak boleh minat ke tak minat. Tak minat pun kena mengaji. Tak mengaji dosa. Itu itu lagu tu. Tu wajibu ala ni. Tu ala tu isyarat kata lil madarrah. Mana mudaratnya kalau kita tak buat dijanji seksa api neraka. Itu ala tadi tu. Atas apa wajib tu? Tiap-tiap. Tu menunjuk atas fardu ain tu. Tiap-tiap. Ala kullin. Kullin sini bukan kullin majmuk, kullin jami'. Semua tak ada kira. Tak terlepas walau satu pun. Dia ada kul ni, tiap-tiap ni kul ni ada hak jami', ada hak majmuk. Kalau majmuk tu makna fardu kifayah. Sebahagian besar, sebahagian tu mengerjakannya, lepaslah orang lain. Itu dia panggil fardu kifayah. Fardu kifayah ni asal dia fardu ain dah. Jangan kata fardu kifayah ni asal start tu fardu kifayah dah. Asal dia fardu ain.
Bila tu jadi fardu kifayah? Idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat 'anil baqina. Bila ada sebahagian manusia yang telah mengerjakannya di dalam jarak masafatil qasri, jarak yang mengharuskan qasar semaya. Mana? 2 marhalah. Nah, ada sebahagian orang yang telah menunaikan, barulah saqatat 'anil baqina, gugur kewajipan tersebut daripada hak lain-lain lagi. Nah, faham dah? Jadi seolah-olahnya fardu kifayah ni asalnya fardu ain. Semua kena mengaji. Kemudiannya bila ngaji belakang ni tiba-tiba ada orang tanya, "Oh, saya pandai dah. Saya reti dah." Alhamdulillah. Orang lain tutup kita lah yang ngaji lah. Atau fardu kifayah tu lagu tu. Nah, contoh nahwu, sharaf, ma'ani, bayan, badi', istiqa', wada', masalah hadis, ulumul hadis, usulul tafsir, qawaid fiqhiyah, usulul fiqh. Nah, usulul tafsir. Nah, ikutlah ulumul Quran. Nah, istiqa', wada', mantiq, ikut banyaklah ilmu fardu kifayah ni. Seolah-olahnya semua kena ngaji sah. Tapi tiba-tiba ada orang yang mengaji dan menguasai. Barulah kita pun boleh tutup kitab selesai. Ni kadang-kadang kita tak berapa nak cermat mana fardu kifayah. Adalah tu, duk main adalah tu ni. Siapa? Duduk di mana? Nama gapo orang tu? Ni bahaya kan kita. Nah. Kalau tidak dosa habil licin. Manusia hak duduk di dalam jarak 2 marhalah masafatil qasri, dosa habis akhirat esok kalau tak ada siapa yang menunaikan fardu kifayah. Itu dah. Habis. Ada pun hak ni fardu ain ni. Tiap-tiap akil. Tak tinggal. Semua orang hak jenis berakal tak gila maknanya. Gila mana? Gila yang dia tidak usaha. Kalau gila yang dia usaha sendiri bagi jadi gila, tetap dia wajib. Gitu dah. Tu gila hak dia usaha. Lagu mana gila hak dia usaha? Dia telah ubat mabuk ke, dia hatuk kepala di dinding ke. Nah, siapa gila? Maka kalau dia gila dengan sebab dia usaha jadi gila, tetap dia mukallaf. Nah, kita ambil contohnya 40 tahun dia gila. 40 tahun tu tak semaya bayang muka dia gila. Maka bila selesai 40 tahun, segar balik, siuman balik daripada gila. Wajib dia kena qada apa hak kewajipan dia tinggal dalam masa 40 tahun dia gila. Sebab apa? Sebab gila tadi tu dia sengaja cari pasal. Adapun gila hak bukan mukallaf ni, gila hak dia tidak usaha nak jadi gila. Balik kat arang makan nasi gapo, tengok TV, molek tengok berita jam 10 relax dah. Lepas tu tidur kerah bangun pagi esok gila. Tak ada usaha nak jadi gila. Nah. Gila wala iyazubillah. Nah, diuji oleh Allah Taala, minta berlindung dengan Allah Taala. Boleh saja Allah Taala nak buat. Bangun-bangun gila. Maka gila lagu ni gila bukan mukallaf. Artinya kalau dia tu 50 tahun gila, lepas tu sembuh daripada gila. Nah, tanya, berapa saya duduk telanjang bogat tepi jalan ni? Orang mengata, awak gila ni 50 tahun dah awak gila. Ya ke? Siuman dah dia dah. Maka wajib tak dia kena qada balik 50 tahun? Tak wajib. Berapa? Sebab dia bukan mukallaf. Kalau gitu hak dalam masjid ni ada dah hak gila ni. Kalau dia kata, saya gila Ustaz, saya tak wajib. Boleh. Tak ada. Semua fak kita berakal belaka. Tu wajib atas akil baligh yang sampai umur. Itu kita uladah tu. Kita sebut, kita syarah dah sampai umur ni. Sampai umur dengan alamah bulugh bil alamah, atau bulugh baligh tu dengan bil umri, dengan umur. Balik dengan alamat ni, laki-laki perempuan mimpi keluar air mani. Tu istirak, bersekutu. Atau bagi perempuan sajanya dengan alamat keluar darah yang boleh dihukumkan haid. Mana? Ketika mana perempuan tersebut umurnya 9 tahun qamariyah takriban. 9 tahun bulan Islam, bulan qamariyah takriban, makna kurang sikit nak genap 9 tahun tak apa. Mana kurang sikit? Sekira-kira teluh sekurang-kurang suci, dan sekurang-kurang haid mana 16 hari. Sekurang-kurang suci 15 hari, 15 hari, sekurang-kurang haid sehari semalam 16 hari. 14 hari lagi nak cukup 9 tahun tahdid genap. 13 hari lagi nak cukup 9 tahun tahdid genap.
Atau orang panggil keluar darah yang boleh dihukumkan haid. Maka dikatakan perempuan tu balik. Gitu dah. Kita syarah dah dulu tu panjang lebarnya. Sikit je lah. Sebab bukan tempat dia kita nak syarah bab haid nifas tu. Baik. Ala kullihannya perempuan, ibu-ibu kena mengaji. Kalau suami tak mengajar, asalnya suami kena mengaji. Sebab apa suami kena mengaji? Sebab dia bini dengan orang tina bukan dengan orang jatuh dah. Betul tak? Faham bini dia tak ada mari haid dah. Kalau tiap-tiap darah hok mari tu pasti haid, senang. Masalahnya tiap-tiap darah hok mari tu kadang-kadangnya bukan haid. Istihadah. Maka kalau istihadah wajib sembahyang, suci pada ibadat. Tu masalah sebab kena ngaji bab haid tu. Ulama buat bahasa khah dalam kitab-kitab fiqh, babul haidi wal istihadati wal nifasi. Bab pada menyatakan darah haid, darah nifas, darah istihadah. Sebab apa? Sebab darah tersebut ada hukum yang berlain-lainan, berhubung kait dengan sembahyang seorang perempuan. Maka kalau suami tak boleh nak mengajak, wajib dia kena hatta isteri dia dan anak perempuan dia tu mengaji. Jangan 20 hari mari darah. Tanya Cik Abang, 20 hari ni mari darah. Mula mana? Haid lah tu. 20 hari pun haid juga. Tu 30 hari haid lah tu, darah mari haid lah tu. Penat lagu tu. Nak mengajilah. Kalau istihadah, di mana mula istihadahnya? Ada syarat tamyiz ke tidak? Tak ada syarat tamyiz, ada adat ke tidak? Kalau kali pertama mari darah, bagaimana nak dihukumkan darah haidnya di mana? Istihadahnya berapa hari? Kena mengajilah kau tu benda tu. Sebab apa? Dia berkait rapat dengan sembahyang. Sebab tu ibu-ibu muslimat buat kuliah muslimat, dak payahlah tazkirah memanjang. Ibu misali wanita solehah duk mengahak tu je semua. Jemput ustazah suruh cara bab haid nifas istihadah. Bagi mustahadah tu pula ada orang panggil mutahayyirah mutlaqah, mutahayyirah mumayyizah dan sebagainya. Sebab apa? Penting tentang sembahyang perempuan. Sebab tu orang tina ni mudahnya nak syurga. Taat pada Allah Rasul, taat pada suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik, tidak maksiat pada Allah. Jaga semaya. Jaga semaya itulah hak payah dia nya. Kita orang jatuh ni mudah, tak ada mari haid. Orang tina tu situ payah dia. Jaga semaya Nabi ayat. Maka pintu syurga mana-mana dia nak masuk dipersilakan. Mudah itu. Tak supaya orang lelaki. Orang lelaki ni bahaya. Banyak beban, banyak tanggungjawab. Orang tina mudah kalau dia mengaji. Kalau tak mengaji silat hari bulan, payah. Tu payah. Dia tak semaya duk ingat ke haid, padahal istihadah. Dosa tak? Dosa. Dia semaya ingat ke istihadah, padahal haid. Dosa tak? Dosa. Tengok. Pak nak tahu di mana haid istihadah? Nak mengaji. Itu dah nak mengaji. Jadi kalau orang panggil ada berlaku alamat lagu tu, baliklah laki-laki tersebut, perempuan tersebut. Atau tak ada alamat langsung, tak pernah mimpi keluar air mani. Bagi laki-laki perempuan tak pernah keluar darah haid bagi perempuan saja. Tapi umurnya 15 tahun qamariyah tahdidan, genap 15 tahun bulan Islam dah, bukan syamsiah dah, bulan Islam, awal daripada bulan qamari, awal daripada bulan syamsiah. Maka ketika tu automatik balik, automatik. Lama tak pernah mimpi keluar air mani gapo, umur berapa dah? 40. Tak semaya ber lagi. Tanya mana pak cik tak semaya ni? Umur 40 dah. Ya kata pak cik tak balik lagi. Bapa tak pernah mimpi keluar air mani. Beratmu pak cik, ayat dia. Pak cik ni bukan tak balik, jadi bapak pada anak balik dah 40 tu ni. Balik apa apa? Balik dengan umur. Gitu dah. Genak jadi 15 tahun pasti balik. Dah pasti balik dah. Mimpi ke tak mimpi keluar air mani, darah haid keluar ke tak bagi perempuan, tak ada kira dah. Tu. Itu mana balik. Wajib gapo ni? Wajib oleh mengetahui. Mana wajib kena tahu.
Pas nak tahu lagu mana kalau duduk kekeng depan TV tengok Netflix, tak ada mengaji, tak dapat. Nabi kata innamal ilmu bitta'allumi, hanya sahaja pengetahuan mengetahui itu didapat dengan belajar. Maknanya wajib mengetahui, wajib belajar sehingga mengetahui dan i'tiqad di dalam hati. Ngaji, tahu tapi tak terima dalam hati, tak pegang dalam hati, tak lepas wajib ni. Tengok. Jadi bukan wajib belajar, wajib tahu saja dah. Wajib belajar sehingga tahu, bila tahu i'tiqad, pegang, sipu kemah dalam hati kita. Tak bergoncang dah. Lepas tu berhenti setakat tu kewajipan. Tak lagi. Kalau dia seorang je hidup, bujal lapuk sampai ke mati, awak kat tu lah. Tapi kalau dia bening, bila bening boleh anak berapa ekor tak ada kira lah. Ketika tu wajib pula sekali lagi ajarkan kepada mereka yang di bawah zimmahnya, bawah tanggungnya dia. Gitu lah. Wajib pula bini dia, anak-anak dia. Siapa lagi weh? Hamba-hamba dia, kalau ada hamba lah. Dalam zaman ini tak ada hamba dah. Atau pekerja dia, khadam dia. Bawah pekerja dia ramai kadang-kadang bos-bos syarikat ke apa. Dia tak ada kira agama hak pribadi. Sengkula molek kije. Sini. Tu dak wajib atas dia. Dan ataupun wajib juga dia mengajar kepada orang yang minta daripada dia tu supaya mengajar. Itu dah. Tu kau panggil kewajipan tu lebih lagi kalau dia tu ada mas'ul, tanggungjawab, tanggungnya di bawah dia, ataupun dia tu diminta oleh orang untuk ajarkan. Wajib dia kena mengajar. Sebab apa? Fardu ain ini termasuk dalam hadis Nabi, balighu anni walau ayah. Wajib disampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Itu hak fardu ain ni. Wajib belajar hingga mengetahui dan i'tiqad dalam hati. Belajar gapo? Tahu gapo? I'tiqad dalam hati tu gapo? Akan barang yang wajib, yang mesti. Wajib ni pula orang panggil wajib akli, dia panggil. Tadi wajib syar'i. Ni pula wajib akli. Sebab tu dah belajar ilmu tauhid ni mesti terlebih dahulunya kena tahu beza hukum syarak, hukum akal dan hukum adat. Kalau kita tak reti nak beza hukum akal dengan hukum adat, maka susahlah kita nak faham akidah Islamiyah. Susah. Duk tukar takir semua hukum akal dengan hukum adat. Bahkan kata Imamul Haramain, faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli falaysa bi'aqilin. Barang siapa yang tidak mengetahui wajib akal, mustahil akal, jaiz harus akal, maka orang ni pada makna tidak akal. Sebab apa? Sebab diri idrak tiga makna, diri reti tiga perkara tu ialah nafsul akli, diri akal dah. Sebab tu Abu Jahal dia tak terima Nabi tu boleh Isra' Mi'raj. Isra' baru Mi'raj tak lagi. Isra' baru guling batin dia. Dia kata tak terima orang kepala otak, tak terima dengan akal cerita ni. Tengok. Tu dia kata tak ada akal. Sebab tu panggil Abu Jahal. Abu bapak, Jahal bodoh, bapak bodoh. Tu. Akal dia ada tapi tak reti nak guna, nak mikir. Sedangkan dalam Quran lebih daripada 600 ayat Allah suruh kita guna akal. Hal yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa fasutihat. Qul inzuru madza fis sama. Tilik nazar olehmu, tilik fikir olehmu. Tu panggil akal, nazar, fikir tilik. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haq. Lagi gapo lagi ayat Quran, fa'tabiru ya ulil albab. Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lebih ulama kira dalam Quran lebih daripada 600 tempat di dalam Al-Quran Allah suruh kita gunakan akal untuk berfikir.
Maka sebab tu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, akal dan Quran hadis. Quran hadis dia panggil nakal. Quran hadis yang ini nakal dengan akal disanding bersama gini. Tak sama seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah menkedepankan akal berbanding nakal. Begitu juga Hasyawiyah, Mujassimah, Musyabbihah mengkedepankan nakal Quran hadis berbanding akal. Akal tak belakang, Quran hadis tak depan. Mu'tazilah akal tak depan, Quran hadis tak di belakang. Ahlus Sunnah wal Jamaah sanding bersama, seiring, Pak. Tu lagu tu dah. Bukan ke depan hak mana-mana, mengkebelakang ke hak mana-mana, tidak. Allah Ta'ala beri agama, akidah kita nak pegang tentang ketuhanan, kerasulan, kenabian dan perkara-perkara yang ghaibiyah ni ialah perkara-perkara yang masuk dalam akal orang mukmin. Sebab tu bila orang cerita ke Abu Bakar As-Siddiq tentang Isra' Nabi, dia kata apa? Inni la usaddiquhu bima huwa ab'adu min zalika. Aku terima, aku benarkan Nabi Muhammad punya cerita hak lebih pada ni, lebih pada Isra' mana? Mi'raj apa aku terima lagi? Tak ada belak dengan akal aku, harus pada akal, bukan mustahil pada akal. Walaupun benda tu mustahil pada adat. Itu hukum adat lain, hukum akal lain. Api membakar itu hukum adat. Akalnya harus saja tidak membakar, kerana hakikat yang menjadikan kebakaran itu ialah Allah. Sebab tu orang mukmin bila mengaji ilmu akidah baca Quran, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Terima dengan akal, terima. Api jadi sejuk selamat. Pelik tak pelik. Akal boleh terima kerana yang membakar ialah Allah, bukan api yang membakar. Di sisi kita nyalakan api, Allah jadikan kebakaran pada adat, maka hukum adat sah menyalahi. Sebab tu nak mengaji hukum akal, hukum adat tu. Mana tepat bahasanya? Dalam ilmu usuluddin. Habis. Wajib kena i'tikad, kena tahu dan kena pegang dalam hati. Akan barang ni kena kepada sifat Allah Ta'ala. Dah zazai dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum. Saya ni habis komen ni sebab ada program. Baik. Baik, ya. La haula wala quwwata illa billah.
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Wajib mengetahui akan barang yang akan sifat, akan segala sifat-sifat yang wajib, mana yang mesti, yang sungguh pada hak, pada zat Allah Ta'ala. Satu. Ni orang panggil hukum sifat ketuhanan ni. Ada Allah, apa kita nak hukum? Mesti. Tak ada Allah, tentu tidak. Jadi tak ada Allah tu dipanggil mustahil. Sebab kita hukum dengan istihalah, tentu tidak. Itu lagi akan insya-Allah. Dan yang mustahil atasnya, tengok. Wajib pada, mustahil atas. Berapa? Wa yastahilu alaihi. Ala tu menunjuk kata ala lilimtina min kulli limtina dia panggil. Ala tu tertegah daripada sekalian yang tertegah. Bahkan mudaratnya kalau ada pada hak Allah Taala perkara tersebut, Allah bukan Tuhan. Siapa tahu tu? Lemah. Kalau Tuhan bersifat lemah, bukan Tuhan tu. Bodoh, bukan Tuhan tu. Dia kata. Jadi kita nak hukum apa? Tuhan tu kalau dia lemah. Tentu tidak. Tu orang panggil tentu tidak tu istihalah. Tu. Lepas tu mesti dia ilmu, mesti dia kudrah. Itu lagi akal. Dan yang harus baginya bagi Allah. Jadi orang panggil ngaji sifat 20 tu. Ada orang pelekeh kata ngaji apa Tuhan ada lawa-lawa tak ada. Ayat bodoh balik kata ni. Tuhan ada lawa-lawa tak ada. Hidup pahal lawa tu bergocoh kali. Bertumbuk tomoy. Lawa tu ke bergocoh ayat dia awal weh. Lawa tu maknanya tak boleh beripu sekali. Tengok dalam hak Arab tu. Wadidduha. Did tu maknanya hak tak boleh beripu sekali dengan dia. Putih tak boleh beripu sekali dengan hitam gitu. Putih lawanya hitam. Bukan putih tu belawai bergocoh dengan hitam, bukan. Ada juga orang menganjing lagu tu ngaji dah tu ni. Begah. Dah sudah ikut. Tu nak aling dia pada ulama dulu. Dan demikian lagi mana? Lagu tu juga. Apa lagu tu juga? Wajib juga. Wajib pula atasnya, atas tiap-tiap akil balik. Wajib ke apa? Oleh mengetahui, belajar sehingga tahu dan i'tiqad dalam hati barang yakni sifat yang wajib, yang mesti pada hak, mana pada tubuh badan ataupun pada badan tubuh segala rasulnya Allah, segala orang hak jadi utusan Allah. Ini orang panggil risalah atau nubuwah. Hak tadi dia panggil ilahiyat atau uluhiyat, rububiyat, ketuhanan. Hak ni kenabian atau kerasulan. Dan dan sifat yang mustahil, yang tentu tidak atasnya, atas mereka itu segala tubuh badan orang jadi rasul. Dan yang harus yang terima pada akal, nak bersifat atau tak nak bersifat, baginya, bagi mereka itu rusul alaihimus salatu wassalam. Sekalian tadi tu aqaidul iman dia panggil. Simpulan-simpulan bagi iman, kepercayaan kita yang terkandung, makna yang melazimi, yang mengautomatikkan sekaliannya itu di dalam ucapan kita kata kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu orang panggil secara automatik lazim sebenarnya terheret semua aqaidul iman dia panggil, simpulan kepercayaan. Segala simpulan kepercayaan ada berapa? 50 aqaidul khamsin. 50 simpulan iman kepercayaan kita di dalam agama Islam kita terhimpun ketika mana kita kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah secara automatik. Pak nak tahu di mana terhimpun tu? Kena mengaji dengan secara manual gitu. Baik, kemudian nanti kita sambung balik. Ada pun setengah daripada segala sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala itu 20 sifat. Ini baru nak masuk, dia nak menyatakan 20 sifat secara tafsili. Ini orang panggil iman secara terperinci. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'amalna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, 2 bulan nanti kita cuti lah ni, kuliah ni, masuk Ramadan.